Magic System, Redwan, Shawty. Hai, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Waalaikumsalam, cikgu. Macam mana cuti persekolahan kamu? Semua okey ke? Okey, Okey cikgu, sedap cikgu, sedap. Okey cikgu. Okey. Cuma tak cukup cikgu. Pergi bercuti. Biasalah tu. Ada kalanya kita kena belajar, ada kalanya kita kena cuti. So, jadi bila cuti tu kamu kenalah manfaatkan sepenuhnya. Baru kamu akan rasa cuti tu cukup. Okey, kamu semua dah bersedia ke belum untuk memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini? Dah cikgu. Dah, cikgu. Dah cikgu. Dah cikgu. Bersemangat. Okey, bagus. Sangat semangat hari ni. Mulakan sesi pengajaran dan juga pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu nak kamu semua duduk dalam keadaan yang tenang, duduk dalam keadaan yang selesa, boleh? Boleh, Cikgu nak Boleh cikgu. Boleh, cikgu. kita punya perjalanan untuk sesi pengajaran juga pembelajaran kita ni panjang lagi. Jadi cikgu nak kamu duduk dalam keadaan yang selesa untuk kamu faham apa yang cuba cikgu sampaikan. Boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh, cikgu. Boleh cikgu. Boleh, cikgu. Boleh sangat. Hari ini cikgu nak mulakan sesi pengajaran dan juga pembelajaran kita dengan satu tayangan video. Satu tayangan video. Kamu semua Oh, seronoknya. Video apa tu, cikgu? Video apa tu? Akromen eh? Tak sabar nak tengok. Okey, jadi video kita ni berkenaan dengan macam agakkan keanak-anakan sikit. Jadi tajuk bagi video kita tu ialah Jom Kembali ke Sekolah. Itu bertepatanlah dengan kita punya fasa kemasukan kamu semula ke sekolah selepas bercuti panjang. Maksudnya perkaitan antara tajuk kita dengan situasi kamu ni sangat berkait. Jadi cikgu tanpa buang masa lagi, kita tengok video berkaitan dengan Jom Kembali ke Sekolah daripada Didi and Friends. Boleh semua? Boleh cikgu, boleh. Jom tengok. Cikgu, Boleh bukan cikgu. cikgu mulakan 3, 2, 1. Okey. Didi and Friends. Jom subscribe. Jom pergi ke sekolah. Tak nak papa, tak nak sekolah. Mesti seronok di sekolah. Okey papa, baiklah. Sekolah, Buat apa? belajar dan bermain. Sekolah, Ada siapa? ada kawan hora-hore. Saya Joni, apa khabar? Hai Joni, kabar baik. Mesti seronok di sekolah. Okey Didi, baiklah. Sekolah, buat apa? Belajar dan bermain. Sekolah, ada siapa? Ada kawan hora-hore. Jom belajar di sekolah. Belajar dengan kawan seronoknya. Jom bermain di sekolah. Bermain dengan kawan seronoknya. Sekolah, buat apa? Belajar dan bermain. Sekolah, ada siapa? Ada kawan hora-hore. Jom belajar, jom bermain sama-sama. Seronok setiap hari. Seronok, jom ke sekolah. Hurra-hurri! Kamu boleh nampak kan macam mana ragamnya seseorang tu nak pergi sekolah. Daripada cuti panjang, macam-macam ragam. Ada yang nak pergi sekolah, ada yang malas nak pergi sekolah. Kemungkinan sebab kita kan cuti lama, cuti panjang. Jadi bila nak pergi sekolah tu kita rasa agak malas. Jadi kamu semua pun cikgu tengok kamu fokus dengan tayangan video tadi. Jadi hari ni cikgu nak tengok sama ada kamu betul-betul fokus ataupun tak fokus dengan kita punya tayangan video tadi. Jadi cikgu nak pilih
Cikgu nak pilih 2 orang daripada kamu untuk kamu kongsikan kepada kawan-kawan kamu apa yang kamu faham tentang tayangan video tersebut. Boleh tak boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Cikgu. Semangat sikit. Boleh cikgu. Boleh cikgu, boleh. Boleh. Okey. Boleh. sangat. Tak masalah. Okey, cikgu nak pilih Daus. Boleh kamu kongsikan kepada kawan-kawan kamu apa yang kamu faham tentang tayangan video tadi? Okey cikgu, boleh cikgu. Okey. Mengenai tayangan video sebentar tadi yang saya dapat lihat, ia mengenai untuk kita ajak kita ni yang dah lama bercuti ni kembali ke sekolah, bertemu dengan cikgu, bertemu dengan rakan-rakan dan kita akan mulakan belajar kita yang baru. Begitu cikgu. Okey, pandai. Tepukan, bagi tepukan kepada Daus. Okey, jadi jawapan ni cikgu sangat berperhati betul. Dalam tayangan video tadi kita dapat tengok berkaitan dengan berkaitan dengan bagaimana perasaan ataupun gambaran seorang murid tu bila dia bercuti panjang tapi bila masuk ke sekolah bermacam-macam ragam yang kita dapat lihat. Okey, jadi cikgu nak pilih seorang lagi. Cikgu nak pilih Muiz. Macam mana Muiz? Boleh kamu kongsikan apa yang kamu faham tentang video tersebut? Baik cikgu, apa yang saya nampak tadi, 2 benda cikgu, melalui secara jelas dan secara maya. Secara jelasnya nampak burung-burung sedang menari. Kalau secara maya cikgu, situ kita dapat lihat orang kata lamanya bercuti, susah nak pergi sekolah. Tapi apabila kita pergi sekolah, kita berjumpa dengan kawan-kawan, kita tahu apa kita buat. Sebab tu kita akan rasa gembira nak pergi sekolah cikgu. Itu cikgu. Betul tak cikgu? Betul. Betul. Sama juga macam pendapat yang Daus bagi tahu tadi. Kita dapat lihat bagaimana ragamnya seorang pelajar tu untuk pergi ke sekolah. Ada yang malas pergi sekolah, ada yang senang untuk pergi sekolah. Maksudnya dia tahu apa tujuan dia untuk pergi sekolah, iaitu untuk belajar. Okey. Jadi cikgu nak simpulkan kat sini apa yang kita akan belajar iaitu berkenaan dengan tema kita, iaitu tema pertama berkaitan dengan suluh masa depan. Okey, bagi tajuk pula cikgu akan memfokuskan kepada dendang tahun baru ataupun azam tahun baru kamu. Okey, faham? Jelas kat situ? Faham cikgu? Jelas cikgu. Jelas cikgu. Jelas cikgu. Cikgu hari ini memfokuskan kepada 2 objektif utama. Yang pertama, kamu akan mendengar, mengenal serta menyebut perkataan, rangkai kata, istilah, ungkapan serta intonasi ayat yang betul, tepat dan jelas. Yang kedua, kamu akan mencipta, mengenal pasti jenis pantun serta melafazkan pantun dengan intonasi yang betul. Jelas semua? Jelas cikgu. Jelas cikgu. Okey, Jelas cikgu. Cikgu. Baiklah, kelas kita hari ini, sebelum cikgu pergi kepada sesi pembelajaran kita hari ini, cikgu nak tanya pada kamu. Hari ini merupakan minggu pertama sesi persekolahan. Jadi setiap tahun baru ni orang kata setiap orang mesti ada azam. Jadi cikgu bagi tajuk lah dalam masa ni cikgu bagi azam seorang murid. Jadi lepas ni cikgu nak dengar azam daripada kamu semua. Boleh tak? Boleh Boleh, cikgu. cikgu. Jadi Cikgu. jadi azam ni cikgu bagi sedikit lah. Mungkin ada yang tak clear, tak faham tentang azam. Azam ni adalah keinginan kamu pada masa depan. Kamu apa yang kamu inginkan. Jadi jadi cikgu nak lepas ni bagi tahu apa yang kamu nak di masa-masa depan. Boleh semua? Boleh cikgu. Okey, Cikgu. Cikgu nak tanya yang pertama. Cikgu nak tanya Anwar, apakah azam kamu pada masa depan? Cikgu. Hello cikgu. Assalamualaikum cikgu dan kawan. Azam saya untuk masa depan adalah untuk belajar bersungguh-sungguh dan mendapat markah dalam ujian, markah yang tinggi dalam ujian. InsyaAllah. Okey. Bagus azam Anwar ni. Okey, cikgu nak dengar azam Hafizun ni pula. Ya saya cikgu. Okey.
azam saya sama je macam dengan Anwar tadi kan. Saya nak membanggakan kedua ibu bapa saya dengan apa? Dengan cara saya mendapatkan keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan lah cikgu. Jadi itu antara azam saya untuk tahun ni lah. Okey, jadi tu azam dalam sekolah. Azam kamu selepas ni bila berjaya, apa cita-cita kamu nak jadi? Cikgu ke, jadi polis ke? Saya bercita-cita untuk jadi seorang cikgu. Memandangkan kedua ibu bapa saya cikgu, jadi saya berminat untuk mengikuti jejak langkah mereka cikgu. azam Okey, saya. baik. Wah, besar cita-cita Hafizuddin ni. Cikgu nak dengar seorang lagi boleh? Cikgu nak dengar Amirul? Ya cikgu. Azam saya mesti cikgu. Kalau kita sebagai pelajar, siapa je yang tak nak dapat markah yang tinggi, betul tak, dalam peperiksaan. Itulah menunjukkan kita macam mana kita belajar, pandai atau tidak kita belajar. Itulah sebagai tanda aras ataupun tanda pengukur bagi kita. Jadi untuk cita-cita saya sama juga macam Hafizuddin cikgu. Saya nak jadi seorang cikgu, memandangkan saya ni nak mengajar bahasa Melayu. Sama dah macam cikgu. Cikgu ni dah jadi idola saya. Jadi saya nak jadi besar nanti. Okey, baiklah. Maknanya setiap orang ada azam atau impian masing-masing, betul tak? Sama, tapi kita kena usahalah untuk kita mencapai azam kita ni ataupun impian kita untuk masa depan. Macam cikgu dulu nak impian cikgu jadi nak jadi polis. Tapi tertukar jadi cikgu pula. Jadi yang penting kita kena usaha. Capai tak capai, itu bakal kira lah. Yang penting kita nak usaha untuk kita capai impian kita. Jadi cikgu akan pergi kepada tajuk kita pada hari ini. Baiklah, semua dah sedia? Sudah cikgu. Okey, baiklah. Sedia cikgu. Cikgu. Okey, baiklah semua. Okey, semua dah bersedia untuk mengenali apa yang saya akan tunjukkan nanti. Okey, sekejap bagi saya dalam beberapa minit untuk saya tayangkan slide PowerPoint. Sekejap Boleh ya. cikgu, boleh cikgu. Okey, cikgu. Mesti tak sabar apa yang kita akan belajar ini. Jaga muka cikgu handsome. Tak sabar. Okey, nampak ke? Tak sabar, tak Nampak sabar. ke? Nampak Dekat cikgu, nampak. paparan. Nampak, cikgu, nampak. Okey, baiklah Okey, sediakan kertas, pen untuk catat Okey, baik. Cikgu mulakan Okey, baiklah. Cikgu ulang balik. Tema hari ini adalah suluh masa depan dan tajuk kita adalah mengenali pantun. Iaitu dalam silibus, dalam kita punya buku Dendang Tahun Baru. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai pantun dahulu. Kalau kita tak kenal pantun, maka tak cinta. Okey, baiklah. Kamu nak dengar saya lafazkan pantun? Nak? Boleh cikgu. Boleh cikgu, boleh cikgu. Okey, baik. Semua Nak, berminat nak. Okey, baik. Okey. 1, 2, 3. Bismillah. Tugas ayahku seorang petani, bekerja keras di tanah ladang. Ayuh kita belajar hari ini untuk hidup lebih cemerlang. Wah, Begitu. sedap ni cikgu. Boleh Okey. Terima kasih semua. Okey, baiklah. Tanpa melengahkan masa, saya akan pergi ke paparan seterusnya. Kita kena tahu dulu definisi pantun. Pantun itu apa? Okey, baiklah. Yang pertama, pantun merupakan suatu puisi Melayu yang sejati. Pantun yang dipendekkan terdiri daripada 2 baris yang mempunyai ikatan berirama dan mempunyai sebutan yang sama di hujungnya. Okey, yang hujungnya nanti, baris-baris ini pula boleh dikumpulkan menjadi 4, 6 atau 8 baris. Maksudnya ada 4 rangkap pantun, ada 6 dan 8. Okey, baiklah. Yang seterusnya, pantun boleh terbahagi kepada 2 bahagian yang sama banyak rangkapnya, iaitu bahagian pembayang, bahagian atas dan diikuti pula dengan maksud pantun. Boleh semua? Okey, yang seterusnya, bahagian pembayang bagi pantun 4 kerat terdiri daripada 2 ayat pembayang di atas dan 2 ayat masuk di bawah. Betul tak? Maknanya 2 ayat di atas membawa maksud sebagai pembayang dan bawahnya adalah maksud. Okey, yang seterusnya bagi pembayang pantun 8 kerat adalah
4 ayat pembayang di atas dan 4 ayat maksudnya di bawah. Begitu dia punya definisi, dia punya ciri-ciri termasuk dalam definisi. Okey, baiklah. Yang seterusnya, ciri-ciri di pantun. Dia adalah sebuah pantun wujud dalam satu rangkap yang sempurna dari segi maknanya. Setiap rangkap pantun terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu bahagian pembayang dan bahagian maksud. Bagi pantun 4 kerat, baris 1 dan 2 adalah pembayang, manakala baris 3 dan 4 adalah maksud. Okey, untuk pantun 2 kerat pula, baris pertama adalah pembayang, baris kedua adalah maksud, dan rima atau bunyi akhir di hujung baris adalah sejajar, adalah sama. Okey, bagi pantun 2 kerat, rima akhir dalam bentuk dia adalah A dan A. Bagi pantun 4 kerat pula, rima akhir dia berbentuk AB dan AB, adalah dia sama. Boleh, atas dan bawah, paling hujung dia tu, rima akhir dia tu adalah sama. Okey semua, boleh ikut? Boleh cikgu. Boleh cikgu? Okey. Baik, Guru. Faham. Okey, kita teruskan. Okey, kita ada, cikgu akan terangkan ada 4 jenis pantun. Yang pertama pantun kiasan. Yang kedua pantun nasihat. Yang ketiga pantun jenaka. Dan yang terakhir adalah pantun teka-teki. Okey, ingat murid semua, kita ada berapa jenis pantun? Ada 4. jenis pantun. Okey, baik. Kita pergi pantun yang pertama dulu. Okey, pantun yang pertama adalah pantun kiasan. Apa pantun kiasan ni? Pantun kiasan ni, dia mengandungi bahasa atau ayat kiasan. Iaitu, dia mengandungi pesanan yang ada dalam pantun ini untuk disampaikan secara tersirat. Maknanya, kiasan ni ada, dalam pantun kiasan ni ada nasihat lah untuk disampaikan secara tersirat. Tidak secara terbuka. Contohnya, berburu ke padang datar, dapatkan rusa belang kaki. Berguru ke palang ajar, bagaikan bunga kembang tak jadi. Begitulah bunyinya. Dia punya masuk dalam pantun ni, kita kita buat usaha ala kadar dan hasilnya tidak menjadi. Kita bersusah payah tapi kita tak ada usaha yang betul-betul orang kata bersemangat, tapi kerja dia hanya sia-sia saja. Begitu. Boleh faham ya semua pantun kiasan? Boleh cikgu. Boleh cikgu? Okey, seterusnya pantun yang kedua adalah pantun nasihat. Okey, pantun nasihat ini memiliki isi yang bertujuan untuk menyampaikan pesanan moral dan didikan. Pantun nasihat ini biasanya memiliki pesanan yang bijak untuk mengajak untuk berbuat baik. Untuk berbuat baik. Contoh dengan pantun dia, jalan-jalan ke Kota Blitar, jangan lupa beli sukun. Jika kamu ingin pintar, belajarlah dengan tekun. Maknanya pantun nasihat ni yang saya lapaskan tadi, dia menunjukkan bahawa dia berpesan kepada yang pendengar ni untuk belajarlah bersungguh-sungguh. Kalau nak menjadi bijak, kalau nak pintar, belajarlah bersungguh-sungguh. Begitu. Okey ya. Pantun yang seterusnya, pantun jenaka. Okey. Pantun jenaka, pantun yang dibuat untuk bertujuan hiburan. Pantun jenaka juga dijadikan sebagai media untuk saling menyidik dalam suasana yang penuh keakraban sehingga tidak menimbulkan rasa tersinggung. Dan dengan pantun jenaka ini diharapkan suasana akan menjadi lebih riang. Maknanya pantun jenaka ni untuk hiburan sahaja. Dia ada unsur menyindir tapi tidak terlalu dalam. Faham kan? Maknanya dia unsur bahan sesama kawan-kawan untuk berhiburan tanpa mewujudkan rasanya kecewa, rasa marah kepada seseorang itu. Contohnya, Cikgu, ya? boleh saya nak lafazkan pantun? Boleh ni, ada contoh? Saya tolong cikgu Boleh, rajinnya, terima kasih. Okey. Duduk manis di bibir pantai, lihat gadis, aduhai tiada dua.
Masa muda kebanyakan santai, sudah renta, sulit tertawa. Betul tak cikgu? Wah, betul. Beri tepukan kepada Amin Ridwan. Pandai kamu berpantun. Kamu pernah berpantun ke sebelum ni? Tak pernah cikgu, ni pertama kali sebab tu saya nak cuba. Pertama kali. Tak apa. Kejap lagi kita akan buat aktiviti. Jangan risau. Boleh, cikgu. Sekarang ni saya akan terangkan dulu pantun. Okey? Tak sabar. Okey, seterusnya pantun teka-teki. Pantun teka-teki yang memiliki ciri ayat pertanyaan pada baris akhir pantun. Pantun ini mengandungi teka-teki untuk para pendengarnya. Okey. Saya ada contoh pantun. Siapa yang nak cuba pantun ni? Siapa nak cuba? Anwar cikgu, Anwar. Anwar? Anwar nak? Nampak Anwar cikgu. Silakan Anwar. Saya cikgu. Saya cuba cikgu Boleh. Kalau tuan muda teruna pakai seluar dengan gayanya. Kalau tuan budak laksana, biji di luar, apa buahnya? Betul Anwar. Terima kasih Anwar. Beri tepukan kepada Anwar. Cikgu, buah ketere kan cikgu kan? Bukan ke? Buah ketere bukan? Tere? Buah ketere kan? Biji di luar apa buahnya? Jawapan dia saya akan bagi akhir kelas. Boleh kan? Menarik. Boleh cikgu. Okey, sekarang ni kamu fikirkan dulu apa jawapan dia. Nanti akhir kelas saya akan bagi jawapan. Okey cikgu. Okey, baik. Okey, seterusnya kita sambung sikit lagi. Okey, cara-cara mencipta pantun. Okey, baiklah. Yang pertama sekali, kita perlu bina 2 baris maksud dulu yang ada di bawah. Okey, maknanya contohnya mati ikan kerana umpan, mati saya kerana budi. Ini adalah maksud. Yang kedua, kita kena kenal pasti rima akhir baris maksud. Cuba kamu tengok. Akhir dia adalah N, I. Betul tak? Okey. Yang ketiga, kita perlu senaraikan perkataan yang berakhir dengan suku kata rima akhir tersebut. Maknanya sampan, umpan, simpan dan sebagainya. Okey, boleh faham ya? Yang seterusnya, bina ayat yang sesuai dalam lingkungan 10 hingga 12 patah suku kata. Inilah macam ni yang saya buat warna kuning ni. Okey, yang terakhir, pastikan rima akhir setiap baris selari dengan rima abab. Okey, baiklah. Okey, ini yang kita daripada cara-cara yang kita dah buat, kita dah ikut. Inilah hasilnya. Saya nak minta Muiz untuk lafazkan pantun ini. Boleh ke Muiz? Yang ni ke, yang warna kuning ni ke cikgu? Yang warna kuning ni. Cantik warna kuning tu. Baik cikgu. Boleh silakan lagi Okey, silakan. 1, 2, 3. Mudik ke pekan menaiki sampan, hamba sahaja memegang kemudi. Mati ikan kerana umpan, mati saya kerana budi, cikgu. Wah, beri tepukan kepada Muiz. Pandailah Muiz cikgu. Muiz pernah masuk pertandingan pantun kemasaan ke sebelum ni? Pernah cikgu tapi tak sampai kemasaan, hanya sekolah sahaja. Sekolah Suara pantun. sedap cikgu. Suara sedap. Suara Muiz sedap. Saya suka. Nanti jumpa saya ya. Merdu suaranya cikgu. Merdu. Okey, baiklah. Terima kasih semua yang bagi yang melafazkan pantun. Okey, baiklah. Aktiviti seterusnya kita akan sambung. Kita akan buat aktiviti mencipta pantun. Okey? Baiklah. Baiklah murid-murid sekalian, dah fahamkan apa yang telah cikgu ajar semua tadi? Faham ke tidak? Faham cikgu, faham. Faham. Faham cikgu, faham. Okey, kalau faham, kita akan pergi pada aktiviti pula kan. Cikgu nak tahu juga apa yang kamu faham sebenarnya berkaitan dengan pantun ni, berkaitan dengan apa yang telah cikgu terangkan. Sebelum tu, cikgu nak tahu kamu masih bersama cikgu ke tak? Takut kamu ada yang telah pergi ke Quiz B, ke ada telah pergi ke Cabin Mall, ke ada semua. Jadi tarik Ada, balik cikgu, dulu, ada. tarik balik. Ada. Kalau Ada, ada, cikgu cikgu. nak kamu letak satu emoji. Naikkan satu emoji menandakan kamu aktif. Ya, saya on cikgu, saya on. Dengan izin, bahasa orang putih tu on tu. Okey. Baiklah. Alhamdulillah semua masih bersama cikgu pada hari ini. Orang kata
Walaupun panas-panas, kita dalam skrin, kita hanya tengok skrin, nampak muka Daus nak buka file tu tapi stay bersemangat. Masih lagi bersemangat. Itu yang cikgu nak sebenarnya. Semangat ini cikgu mahukan. Baiklah. Terusnya kita akan pergi kepada aktiviti, iaitu aktiviti yang sangat-sangat menarik, yang mana di sini kamu akan belajar. Tadi kamu dengar penerangan, di sini kamu akan belajar bagaimana kamu nak mencipta pantun. Okey? Baiklah. Aktiviti ini adalah untuk memberi kefahaman kepada kamu. Cikgu nak tahu setakat mana kamu faham berkaitan dengan penerangan cikgu semata tadi. Cikgu harap apa yang cikgu ajarkan tadi tidak sekadar pengajaran sembuh-sembuh sahaja, tapi kamu ambil sebagai satu ilmu. Baiklah. Jadi di sini, cikgu nak kamu sediakan satu kertas, sama ada takajang ke, A4 ke, kertas warna ke, apa-apa kertas pun, dan satu batang pen. Okey. Di sini, cikgu nak kamu mencipta pantun 4 kerat berkaitan sama dengan tema atau tajuk kita, iaitu Dendang Tahun Baru. Jadi sebelum kita pergi pada aktiviti tersebut, cikgu nak terangkan dulu bagaimana kita punya aktiviti pada hari ini. Baiklah. Pertama sekali, kamu dah sediakan kertas dan pen, dan seterusnya cikgu akan bahagikan kamu dalam kumpulan, iaitu cikgu akan masukkan ataupun cikgu akan bahagikan kamu dalam kumpulan mengikut grup kumpulan. Kalau dalam Webex ni kita panggil dengan izin, kita panggil breakout session. Dalam bahasa Inggeris dia. Nanti kamu dah besar, nanti kamu boleh cakap lah breakout session. Gitu kan. Aktiviti berkumpulan yang dipanggil iaitu mencipta pantun 4 kerat. Mencipta pantun 4 kerat. Jadi, pembahagian kumpulan, cikgu akan masukkan mengikut kumpulan-kumpulan perbincangan. Jadi, mereka yang berada dalam kumpulan yang sama, mereka adalah satu kumpulan. Dan kamu perlu ingat nama kumpulan tersebut. Okey, setiap kumpulan ada nama. Cikgu mengambil nama tu daripada kisah-kisah Melayu terdahulu, yang mana ada buaya. Buaya tu kamu kena fikir baik-baik, bukan buaya yang seperti yang alami, tapi buaya yang betul. Okey, buaya yang betul berada di habitat. Buaya, kancil, harimau dan satu lagi. Tak apalah, nanti kamu tengok. Cikgu lupa pula satu lagi apa. Okey. Jadi selepas cikgu akan bagi masa pada kamu selama 3 minit untuk mencipta pantun 4 kerat. Selepas daripada 3 minit, cikgu akan panggil kamu balik untuk balik kepada Webex ataupun kita punya perbincangan yang besar ini untuk kamu melafazkan pantun mengikut giliran. Jadi mengikut giliran tersebut, cikgu akan tetaplah ataupun cikgu bersemangat awal lah di sini aktiviti yang mana pemilihan tersebut dilakukan bagaimana. Baiklah. Okey, ada soalan tak murid-murid sekalian sebelum kita pergi kepada grup kumpulan? Tak ada cikgu. Ada cikgu. Oh jelas. Jelas cikgu. Faham cikgu. Okey, Faham. emoji best sikit. Akak emoji best sikit. Cikgu nak tengok. Oh, emoji best. Okey cikgu. Best Emoji cikgu. best. Okey. Kita akan baik Okey, kepada cikgu. tengah pantun perbincangan di kumpulan perbincangan. Okey cikgu. Standby Terima kasih semua. cikgu. Sama-sama. 3 minit dari sekarang. Tak. Okey. Okey, Tika ada masalah tak? Okey. Alright. Apa nanti kalau dia bagi contohlah dia spin lagi, kita kena kumpul. Okey, 3, 2, 1. Selamat bertemu semua. Selamat bertemu kembali. Masih bersama cikgu? Masih Okey tak? cikgu. Okey tak? Okey cikgu, Okey, okey. cikgu. Okey cikgu, okey. Bagaimana perbincangan? cikgu. Okey tak? Perbincangan, cerita pantun. Ada yang Ada. tersekat ke, tak sampai idea ke? Sikit lagi masa dah habis. Ada tak? Saya tengah berbincang tadi cikgu. Tapi Oh, mic tak berbincang. buka. Alamak, kesiannya. Tapi pantun dah siap kan? Pantun dah siap kan? Betul tak? Dah Tapi siap cikgu. tapi dah siap, dah siap. Okey, baiklah. Kiranya Okey. semua dah siap. Semua dah siap. Betul tak? Dah siap. Baiklah, seterusnya kita akan tentukan giliran siapakah yang dulu akan melafazkan pantun. Baiklah, dan macam mana kita nak tentukan giliran? Okey, di sini cikgu akan buat satu aktiviti pemilihan iaitu roda penentu. Okey, cikgu share skrin sekejap. Okey, nampak semua murid-murid? Nampak cikgu. Wah, nampak Nampak cikgu. cikgu. Nampak. Nampak cikgu. cikgu. Kamu ingatkan kumpulan kamu kan? Ingat, Okey, cikgu. ulang. Ingat cikgu. Okey, Cikgu harimau. kita tengok Wow. kumpulan, kita tengok siapakah yang pertama akan bertangkan, kedua, ketiga dan keempat. Okey. Sedia.
Terpusing. Saya harimau. Yeay. Okey, Harimau. harimau. Wow. Ready harimau? Dah ready harimau kumpulan pertama? Okey, Ready? kami bersedia. Kami Alright, bersedia. seterusnya. Yang kedua. Ular. Ular. Ya, ular. Kumpulan kedua. Dah Okey. ular. Bersedia ular untuk bagi pantun anda. Pastikan dia benar. Okey. Kita tentukan penentu yang seterusnya. Siapakah akan jadi juara? Mesti dah buaya cikgu. Mesti. Oh, mesti buaya. Memang buaya pun, cikgu. Memang Dua buaya. hari ni. Okey, buaya. Kumpulan yang ketiga. Yang seterusnya kancil kumpulan yang keempat. Okey, baiklah. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, cikgu nak dengarlah pantun-pantun daripada kamu semua. Mungkin ada yang baru belajar tapi pantun dia sangat-sangat hebat dan sangat-sangat menyentuh perasaan cikgu nanti. InsyaAllah. Jadi macam tu kan? Okey, seterusnya cikgu akan menjemput kumpulan pertama untuk dia melafazkan pantun. Dia minta kepada semua sahabat-sahabat murid-murid sekalian untuk mendengar dan mengambil benda tu sebagai kata pengajaran pada kita. Okey? Ataupun dengan yang baik-baik. Okey, silakan kumpulan pertama. Saya, cikgu, saya. Firdaus. Dengan Anwar. Silakan Firdaus. Saya lafazkan pantun Dengar ya kawan-kawan. Jarum patah dalam saku. Nyamuk masuk dalam kelambu. Banyak-banyak membaca buku. Kerana buku Jabatan Ilmu. Itu cikgu, saya punya pantun. Kami punya pantun. Dan pantun ni dia memberitahu, membawa maksud walaupun kita dah bercuti lama, buku jangan pernah tinggal di rumah dan buku perlu dibawa ke sekolah untuk belajar. Dan buku merupakan makin banyak kita baca buku, makin banyak kita punya pengetahuan. Begitu cikgu. Okey, bagus Firdaus. Satu penjelasan dan pantun yang baik. Bagus Firdaus, bagus. Okey, seterusnya kumpulan yang kedua. Silakan. Kumpulan ular cikgu. Saya dah tu. Okey. Kalau ulang, silakan. Jangan mengulang ya. Okey. Cuba saya akan baca dua rangkap pantun yang pertama, kemudian diikuti oleh Faizul seterusnya cikgu. Boleh macam tu cikgu? Okey, boleh. Silakan. Afizuddin. Mari menanam bunga seroja. Seroja ditanam di laman raja. Jika hidup ingin berjaya, terus usaha, jangan putus asa. Itu pantun daripada kumpulan kami ular, cikgu. Bagus. Tepukan. Okey, tanpa buang masa lagi. Cikgu tak sabar ni. Sangat-sangat dalam masa ni. Seterusnya kumpulan yang ketiga. Silakan. Kumpulan buaya cikgu. Saya cikgu Okey, buaya sila. Buah nyur si buah kelapa, isinya manis tidak terkira. Jangan derhaka ibu dan bapa, kelak hidupmu ditimpa bencana. Okey cikgu, maksud pantun ni cikgu, kita macam mana sekalipun kita tetap kena dengar cakap ibu bapa, kita tak boleh melawan ibu bapa. Itu di rumah, tapi di sekolah ibu bapa kita ialah cik. Jadi kalau kat rumah kita dengar nasihat ibu bapa, jadi kat sekolah kita dengar kata cikgu. Cikgu merupakan ibu bapa kita yang kedua, iaitu di sekolah. Itu cikgu. Okey, bagus tim buaya ni. Inilah kata buaya kembali pada habitat. Buaya betul kan. Sangat-sangat hebat patah berbicara dan sangat-sangat dramatik dia punya pantun tu kan. Seterusnya yang terakhir kumpulan kancil. Seterusnya, silakan. Siapa kumpulan kancil? Cepat. Macam plan kancil tak ada cikgu. Baru tak ada kumpulan kancil. Lain dia lag kot, cikgu. Oh, lain lag Mungkin tak ada masalah cikgu. Betul, cikgu. Okey, tak apalah kalau lain lag, kita bantulah kawan-kawan kita kan. Nak buat macam mana? Okey, ada tak yang nak lafazkan pantun untuk wakilkan pada kancil ni? Bagus Anwar. Ni lah cikgu kata semangat berpasukan kan. Datang ke sekolah nak bermain. Okey, tepuk tangan semua buat Anwar. Bagus. Biar saya bantu kumpulan kancil cikgu ya. Bagus Anwar. Silakan Anwar. Baik. Pantunnya berbunyi begini. Kalau hendak melentur puluh,
jangan dipilih yang sudah tua. Rajin belajar bersungguh-sungguh agar kita beroleh jaya. Itu cikgu. Okey, terima kasih Farah Anwar. Kata pantun yang sangat hebat. Jadi, kamu dah fahamkan bagaimana cara penghasilan pantun dan cara untuk melafazkan pantun. Jadi, setakat itu aktiviti kita pada hari ini, aktiviti sangat menarik. Yang kita terus pada aktiviti yang seterusnya yang lagi mencabar dan lagi hebat. Jadikan ilmu ini sebagai ilmu yang baik. Baik, terima kasih kepada semua di atas aktiviti tersebut. Baik, semua sudah telah belajar apa yang berkenaan pantun dan ciri-cirinya dan fungsinya serta jenis-jenis pantun. Jadi kita akan pergi kepada aktiviti yang seterusnya, iaitu aktiviti Kahoot, kuis di Kahoot. Baik, sekarang cikgu akan berkongsikan skrin. Bagi cikgu masa dalam 2 minit. Cikgu akan kongsikan. Baiklah, boleh nampak ke semua? Boleh cikgu. Boleh, cikgu. Boleh. Boleh Boleh, cikgu. Okay, kita pasang lagu sikit supaya seronok lah. Oh, menarik. Menarik, Baik, cikgu. semua boleh sediakan peranti yang kedua untuk kamu semua masukkan pin Sedia, pin cikgu. permainan di dalam laman web Kahoot. Okay, dah cikgu. Dah masuk? Okay, cikgu, on the way. Okey, Hafizuddin dah masuk, Amirul sudah masuk. Cikgu, nickname ni guna nama betul ke nama palsu? Nickname boleh awak boleh guna nama timbangan awak. Okey. Nama yang handsome ke? Nama timbangan. Ya. Kapten Muiz. Oh, Muiz nak jadi kapten ke? Jadi pilot cikgu sebenarnya, tapi tengok pada cikgu Faizal, nampak cikgu Anwar nampak handsome, jadi saya terkesimat dari cikgu juga. Hai, jangan macam tu. Saya biasa saja. Aduh. Okey. Cikgu dah cukup dah cikgu. Sudah lagi Macam cukup kan? Baiklah, kita akan mulakan sekarang ya. Sedia? Baik, cikgu. Boleh cikgu. Baca soalan dengan berhati-hati dan jawab soalan dengan teliti. Boleh? Boleh cikgu. Okey, cikgu. Baiklah. 1, 2, 3. Mula. Pantun kita. 3, 2, 1. Ya. Apa itu pantun? Apa itu pantun? Okey. Langsung jawab cikgu. Okay, jawab. Sama ada yang merah, kuning, hijau ataupun biru. Pilih salah satu. Pilih merah. Baik. Bagus, semua betul. Pandai. Hebat. Wah, hebatnya. Kita tengok carta markah. Wah. Wah, Kapten Muiz mendahului. Baik, Itu seterusnya. Apakah rima akhir bagi pantun di bawah? Okey, baca pantun di bawah ni betul-betul. Pulau Pandan jauh ke tengah, gunung daik bercabang 3. tiga. Hancur badan di kandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Apa rima akhirnya? Oh, saya dah dapat cikgu. Bagus, semua betul. Pandai nama cikgu ni. Hafizuddin melangkah ke depan. Bagus. Cikgu Din sudah mencabar keimanan. Wah, sabar. Okey. Bagus, semua betul. Pandailah kamu semua ni. Wah. Hebatlah. Oh, Amirul. Amirul Wah, nombor 3. hebat, Faizul Amirul. tempat Wah, 2. Amirul. Yang pertama sekali Tahniah. kita tengok Saya potong kamu di akhir Kapten kali. Muiz. Wah. Kapten Muiz nombor Masih, Mas. Oh, kereta Terima Muiz. kasih. Bagus, bagus. Sangat-sangat hebat. Tanya-tanya semua. Dia. Bagus semua. Dan nanti siapa yang dapat nombor 1, nombor 2 dan nombor 3 tu boleh tuntut hadiah dengan cikgu di akhir masa nanti. Baiklah. Untuk cikgu melihat semua jawapan yang diberikan oleh kamu adalah betul. Jadi cikgu komen cikgu ialah
kamu semua sudah pun menguasai topik ini, iaitu pembinaan pantun dari segi maksud pantun, ciri-ciri pantun dan jenis-jenis pantun. Jadi teruskan usaha kamu dan lepas ni boleh cari lagi mana-mana pantun yang kamu jumpa dan rujuk jenis-jenis dan ciri-ciri yang ada di dalam pantun yang kamu jumpa tu. Boleh semua? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Oh, Baik, terima kasih semua atas kerjasama awak semua. baiklah. Sekarang ni kita dah mengakhiri penghujung kelas. Kita sudah berada di penghujung kelas. Sedar tak sedar dalam tempoh masa yang singkat ni, kita sudah ingin menamatkan kelas. Jadi, untuk aktiviti yang terakhir ni cikgu nak kamu semua buat satu rumusan yang ringkas. Okey, jadi cikgu nak kamu buat satu rumusan yang ringkas berkaitan apa yang kita belajar pada hari ini, berkaitan apa yang kita dah belajar daripada awal sehingga akhir kelas. Jadi cikgu nak kamu buat rumusan dalam satu bentuk pindah-pindah. Okay, jadi cikgu dah sediakan satu pautan di ruangan chat. Okay, dia nampak. Cikgu nak kamu buat dalam laman web tersebut dan kemudiannya kamu kamu kongsikan di bahagian di ruangan Padlet yang cikgu telah sediakan. Cikgu bagi masa kamu 1 minit saja. Boleh tak boleh? Ataupun Boleh cikgu. cepat sangat? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh, Boleh cikgu, boleh. Kan? Okey, baik. Jadi tanpa buang masa, cikgu bagi masa dari sekarang. Okey, baik. Okey, nampak tak cikgu kongsikan di paparan? Nampak tak? Nampak cikgu. Nampak cikgu. Amirul Nampak Amirul Kwan dah Kwan. ni. Amirul Kwan dah kongsikan dia punya rumusan. Okey, baik. Menarik. Jadi cikgu rasa okey, Amirul Kwan, nanti cikgu nak kamu bentangkan kamu punya rumusan. Boleh tak boleh? Boleh cikgu. Okey, baiklah. Laju Amirul buat kerja ya. Okey, nampak. Boleh nampak kan? Nampak Nampak cikgu. Nampak Okey, cikgu. Amirul. Dah mulakan. Okey, pada bahagian rumusan ni cikgu, saya telah meletakkan tema pembelajaran kita pada hari ini, iaitu berkenaan tema 1, iaitu suluh masa depan. Di mana dalam suluh masa depan ni, apa yang kita belajar iaitu mengenai azam seorang murid, iaitu ketika kembali ke sekolah, iaitu azam seorang murid ataupun kita bertepatan dengan kita punya tajuk ini, iaitu dendang tahun baru. Okey, jadi seterusnya menurut saya juga telah meletakkan objektif pembelajaran di mana saya telah mempelajari ataupun mendengar, mengenal dan menyebut perkataan, atau rangkai kata, istilah, ungkapan serta intonasi ayat dengan betul. Seterusnya saya dapat mencipta, mengenal pasti jenis pantun serta dapat melafazkan pantun dengan intonasi yang betul. Dan pada akhir rumusan saya, iaitu saya telah meletakkan kriteria-kriteria pantun, iaitu berkenaan dengan maksud pantun, ciri-ciri pantun, jenis pantun dan juga cara bagaimana untuk mencipta dan melafazkan pantun tersebut. Jadi secara rumusannya, apa yang saya cuba sampaikan dalam Google ni cikgu, saya sampaikan apa isi kandungan ataupun isi pembelajaran kita pada hari ini. Itu saja cikgu. Bagus, Amirul. Bagi tepukkan kepada Amirul. Nampaknya Amirul telah mencapai objektif pembelajaran pada hari inilah kan. Jadi cikgu akan rumuskan semula dengan lebih terperinci. Jadi membenarkan sesi persekolahan dia telah bermula. Jadi semua daripada kita akan kembali ke sekolah dengan azam, tekad dan dengan gaya yang baru.
Jadi semoga tahun ini menjadikan kita sebagai seorang pelajar yang lebih bermakna dan bermatlamat sebagai seorang pelajar. Okay, meskipun kita belajar dalam suasana pandemik COVID-19 ini, jadi kita ni ditugaskan, kita ni mendapat ibu bapa kita untuk belajar, untuk menjadi manusia yang cemerlang di dunia dan juga di akhirat. Jadi untuk pembelajaran pada hari ini, cikgu telah lihat dan cikgu telah dapat pastikan yang bahawa kamu semua telah berjaya untuk capai objektif pembelajaran hari ini, iaitu yang pertama, murid-murid dapat mengenal dan mendengar, dan menyebut perkataan, rangkaian kata, istilah, ungkapan serta intonasi ayat dengan betul. Dan yang kedua, murid bukan sahaja dapat mencipta dan mengenal pasti jenis pantun, tetapi kamu semua dapat melafaz pantun dengan intonasi dengan betul dan tepat. Jadi jelaslah bahawa kamu semua telah mencapai objektif pembelajaran yang cikgu harapkan ya pada hari ini. Jadi tepukan untuk diri kamu. Jadi sebelum cikgu menamatkan kelas pada hari ini, cikgu nak kamu semua baca topik yang akan kita pelajari pada kelas yang akan datang. Boleh tak boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh Jadi cikgu. setakat itu sahaja cikgu rasa. Assalamualaikum dan bye-bye. Okey, salam. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Bye-bye cikgu. Salam. Jumpa nanti, cikgu. lagi cikgu. Jumpa lagi cikgu. Esok. Jumpa esok. Esok cuti. Bye-bye.